Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda bersama saya Dr. Umar Hakim di dalam kelas BTO 2314 Computer Aided Design. Untuk hari ini, kita akan bincangkan berkenaan dengan Getting Started with AutoCAD Software. Jadi topik untuk kali ini ialah Introduction to AutoCAD dan juga Understanding the AutoCAD User Interface. Sila ambil maklum, untuk video yang saya paparkan hari ini, kita akan menggunakan AutoCAD 2021. Jadi mungkin ada sedikit perbezaan dengan AutoCAD 2022. Okey, baik, kita terus ke AutoCAD 2021 yang telah saya install dalam laptop saya. Saya harap semua sudah install AutoCAD masing-masing dan dah mungkin cuba tengok-tengok sikit-sikit. Apabila kita start AutoCAD kita akan dapat nampak inilah interface begini. Mungkin di recent document anda tak ada apa-apa. Cuma yang penting ialah bahagian get started, kita tekan start drawing. So bila start drawing, kita akan dapat drawing canvas kita di sini, di mana kadang-kadang kita akan nampak bentuk petak-petak, kadang-kadang dalam bentuk yang kosong sahaja. Okey, saya akan mulakan perbincangan kita menggunakan kosong dulu. Okey, so dalam keadaan drawing canvas kita kosong, anda akan dapati ada banyak option dekat atas kan. Option-option yang setengahnya memang sangat penting untuk kita tahu, setengahnya pula tak tahu langsung pun tak apa. Dalam konteks ini saya akan tunjuklah bagaimana yang penting, bagaimana yang tak penting. Tapi first things first, apa yang perlu kita buat ialah kita ke application menu ni, tanda logo AutoCAD ni, kita klik sekali dan kita ke drawing utilities. Okay, apa yang kita nak buat ialah kita nak pastikan unit yang kita gunakan adalah yang betul. Okay, kita ke drawing utilities dan terus klik ke units. Window ni akan keluar. Ada window ni menunjukkan kita guna unit apa. So yang tengah-tengah ni kita dapati ialah dalam bentuk millimeters. Kan, sebab apa millimeters? Di bahagian bawah ni kita nampak ia adalah international punya standard kan. So dia dalam bentuk millimeters. Tengah daripada software, kemungkinan dia install dan dia akan ambil yang US punya standard, iaitu inches. So kalau kita tertukar ni ke inches, akan jadi banyak masalah nantilah bila kita buat drawing kan. Kita nak 10mm tapi dapat 10 inci. So akan jadi rosak lah kita punya drawing tu nanti. So make sure bahagian ni adalah millimeters ya. Kalau tertulis inches, kita tukar ke millimeters. Bahagian atas ni tak berapa penting, berkenaan dengan precision saja. Tapi kalau saya lebih suka dia dalam bentuk yang lagi kecil lah. 1 decimal point sudah cukup lah. Tak perlu banyak Dan saya tekan OK. Okay, so sekarang ni kita dah confirmkan unit kita adalah belum bentuk millimeters, itu yang kita nak. Kita tak akan guna meters kita hanya guna millimeters sebab komponen yang kita akan draw adalah komponen yang kecil. Okey, itu yang penting. Yang kedua ialah berkenaan dengan tab-tab di atas ni. So kita nampak kita ada home, insert, annotate, panoramatic, view dan sebagainya kan. Tak perlu tahu semua sebenarnya. Saya pun tak pernah gunalah keseluruhan. Yang hanya anda perlu tahu ialah home dengan annotate. Ini dua yang antara yang terpenting lah. Actually yang paling penting adalah home. Okay, yang lain ni tak berapa penting sangat. Annotate nanti kita akan tengok nantilah kegunaan dia. Okay, so untuk home, untuk setiap tab di atas ni sebenarnya kita boleh adjust dia. So kalau katakanlah ada jenis minimalist, anda tak suka lah serabut banyak betul tulisan-tulisan ni, kita double tap kat sini, double click kat sini, dia akan jadi kecil. Dia minimize kan. So dekat draw tadi tu boleh nampak lah option-option yang ada tadi diperkecilkan lah. Option sama tapi dia kecilkan dia punya icon ni supaya tak makan ruang. Okay, tekan double click sekali lagi, dia akan jadi lagi kecil. Dia tinggal tulisan saja, draw kat situ kan. So kalau saya tekan dekat draw ni, dapatlah balik macam apa tadi kan, arc ke, circle ke dan sebagainya. Tu kalau kita nak betul-betul minimal lah. Tapi nak lagi minimal, tekan double click lagi, langsung tak ada apa kan. Bila kita tekan home, baru akan keluar lah kan apa benda option-option yang ada. Okay, kalau nak kembali kepada asal tadi, kita double click, dia akan keluar secara tetap lah macam ni kan. Saya syorkan anda
kekalkan macam ni lah buat masa ni kan. Lepas ni kalau dah familiar, rasa dah nak style minimalist, boleh tutup lah. Tapi buat masa ni saya rasa better kita buka supaya kita hafal lah, okay, home ni ada sekian-sekian, insert ada sekian-sekian dan sebagainya. Okay, itu adalah berkenaan dengan kita punya tab. Ada juga tab-tab bawah ni kita akan bincang juga, itu tak ada isu. Okay, itu kita kena confirmkan ialah berkenaan dengan tab di bawah ni. So sepatutnya kita berada di model, tab atas ni kita patut berada di drawing 1. Apa-apa yang kita nak buat, kita start dengan drawing 1. Okay, so yang tadi sama ada petak atau tak, kita tekan ni je lah, on off, dia akan jadi petak atau tak ada petak. Grid on, grid off. Okay, kita mulakan dengan kosong dulu. Dan kita dapati sebenarnya di sini tadi asal tak ada ni, tak ada bintang ni. Sekarang ada bintang. Sebab apa ada bintang? Dia nak menceritakan kita punya drawing ataupun kita punya design tu belum di save lagi. So kita kena save dulu, baru yang bintang tu akan hilang lah. So setiap kali kita edit, dia akan keluar bintang ni balik, menunjukkan okay, sila save kalau nak confirm file tu tersave lah kan. Okay, so untuk permulaan ni saya nak tunjuk simple drawing saja dulu, sebab kita nak fahamkan canvas kita ni kan, user interface kita. So saya tekan line. Okay, anda dapati daripada yang asal tadi, okay, saya patah balik tadi, saya tekan escape. Okay, kita punya cursor ada dua type. Satunya dalam bentuk cursor yang ada palang dan ada petak kecil macam tu kan. Kita boleh nampak ada petak kecil tu. Ini adalah dalam keadaan ready mode. Ready mode ni kita tak boleh lukis dengan dia, hanya kita boleh select sahaja. Kalau kita nak pastikan benda tu dalam keadaan yang boleh drawing, kita tekanlah, contohnya line ni tadi, kita nak buat line maksudnya, kita tekan, kita dapati palang tu jadi palang sahaja, tak ada square kat tengah kan, tak ada petak kecil tu, menandakan kita dah boleh draw dengan kaedah ini. Okay, so kita boleh draw dengan kaedah ini. Okay, dengan adanya palang begini, saya mulakan draw. So saya tekan klik, right click satu, dan bila saya lepas, dia akan nampak benda tu bagi option kita untuk draw yang line putih tengah tu. Yang tepi-tepi tu hanya information berkenaan dengan degree dan juga berapa panjang lah kan. Kat situ ditulis 1000. Sekarang ni contohnya 984.4, itu menunjukkan 900mm lah, dia punya unit, ada punya dimension dia. Okay, contoh saya ambil, saya tekan klik sekali lagi, saya dah boleh dapat satu lagi line. Saya tekan klik sekali lagi, saya dapat lagi satu line, dan saya nak buat di sini triangle. Okay, macam mana nak berhenti bila kita dah selesai buat triangle ataupun drawing kita nak berhenti, kita tekan escape, dia akan jadi ready mode balik. Okay, contoh satu lagi, saya buat line juga, triangle sekali lagi. Sekarang ni dalam keadaan boleh draw. Kita specify point kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Dan saya tekan escape, dia akan jadi macam tu. Okay, tak apa, dia tak cantik pun tak apalah, kita just, saya nak bagi demo saja dulu. Sekarang ni kita balik ke ready mode balik kan, kita boleh select drawing sahaja. Okay, di sini antara benda yang penting untuk kita fahami dan boleh gunanya sebaiknya lah. Okay, dalam bentuk ready mode ni, dan kita nak select, katakanlah saya nak select triangle ni, saya boleh ada dua cara. Satu, menggunakan right click ke kanan, satu lagi right click saya ke kiri. Tengok apa jadi. So bila saya right click sekali, lepas tu saya ke kanan, saya akan dapat petak dalam bentuk warna biru, dalam bentuk biru. Okay, so saya klik sekali lagi, saya dapat cover bahagian ni saja, dan tu dia tunjuk dengan menunjukkan warna biru ni lah kan. So maksudnya this item is selected. Saya tak nak ni, katakanlah tersilap, saya tekan escape, dia patah balik lah. Sekali lagi saya buat, katakanlah saya nak yang hujung ni saja, nampak kan benda tu highlight, saya tekan sekali lagi, kita highlight bahagian ni saja. So kita nak ambil yang ni, dengan saya select ni, saya boleh buat contohnya nak delete dia ataupun buat modification yang lain. So contohnya kalau saya nak delete, saya tak suka line ni, saya nak delete, saya tekan delete saja, dia akan hilang lah kan. Oh, tersilap, saya nak balik, so saya tekan Ctrl Z, saya akan dapat balik lah. Okay, untuk seterusnya, apa yang akan jadi kalau anda kata saya klik dan saya select ke kiri. Okay, saya tekan right click, saya select ke kiri.
anda akan dapati petaknya adalah warna hijau, dan dia peliknya ialah kalau anda kata saya sentuh sahaja line-line ni, dia terus light up. So kalau saya kata berhenti kat sini, saya dah dapat select dua ni dah. Tu kelebihan bila kita guna klik dan ke kiri. Kalau guna kaedah sama tadi, sorry saya escape sekejap. Saya guna klik dan ke kanan, saya tak akan dapat select tu. Tapi kalau anda kata saya klik dan ke kiri, hanya dengan menyentuh bahagian komponen tu, saya akan dapat select dia. Tu satu kaedah untuk kita nak selektif lah. Kata kalau susah nak buat petak dalam keadaan ada banyak macam benda lain ni kan, jadi kita gunakan yang belah kiri. Satu lagi yang menarik ialah kalau anda kata kita nak buat lasso. Lasso mungkin kalau yang dah main dengan Adobe Photoshop dan sebagainya, mungkin familiar lah. So lasso ni kalau saya klik dan saya drag, kalau saya drag ke kiri, automatik dia akan jadi warna hijau, dan saya boleh pilih. Okey, kata kalau saya nak yang ni, saya sentuh sekejap. Saya nak pula yang line kat atas ni, saya sentuh kat sini. Saya dapat dua-dua line ni. Tak perlulah select ni satu kan. Okey, saya tekan escape. Kalau saya tekan right click, saya ke kanan, saya akan dapat warna biru ni. So warna biru ni macam saya tadi lah, fungsi biru ni kalau anda kata saya cover keseluruhan, baru saya akan dapat select keseluruhan tu. Kalau tak, saya akan dapat lah. Okay, boleh faham ke perbezaan antara dua ni? So itu adalah fungsi lasso dan juga select dalam keadaan di ready mode ni. Okay, itu bahagian selection. And then kat bahagian tepi ni pula, kita ada beberapa option yang saya nak fokuskan ialah berkenaan pen. Pen ni adalah bila kita, katakanlah kita buat drawing dan kita nak inilah, pen ni kalau anda kata kita nak gerakkan kita punya canvas tu, so kita tarik ke atas, dia akan naik atas lah. Kita tarik ni, bawa naik atas, dia akan jadi macam tu kan. Okay, so ini adalah fungsi pen. Kalau anda kata dah tersengit ke tepi tangan, kita boleh ni lah, gunakan pen ni. Okay, lagi satu function, ni kita boleh tekan escape, ni hilang. Lagi satu function ialah kalau anda kata kita gunakan roller pada kita punya mouse lah. So saya rasa semua mouse sekarang ni ada roller kan. So kalau kita guna roller ni, boleh zoom in, boleh zoom out. Zoom in, zoom out tu berdasarkan kita punya di mana cursor kita. So katakanlah saya punya cursor ni kat dalam triangle ni, saya zoom in, zoom out, dia akan cuba zoom in, zoom out pada cursor sahaja. So katakanlah cursor saya duduk kat luar ni, saya zoom in, dia akan ke arah cursor saya. Okay, saya nak zoom in kat point ni, saya kena ke situ lah. Saya kena fokuskan saya punya cursor ke arah situ. Okay, boleh faham Okay, so memahami tu, saya nak tunjuk pula bahagian ni. So top right ni ada bentuk-bentuk macam ni. Ini adalah cara kita nak view kita punya drawing canvas. So by default kita sedang view drawing canvas kita daripada atas, top view kan. So meaning kita tengok daripada atas lah, seolah-olah kita tengah drawing betul lah kan, atas drawing board. So kita tengok daripada atas. Kita boleh tukar arah kita nak lihat menggunakan option-option kat tepi ni, north, west, south, east ni. Saya selalu guna yang ada arrow-arrow ni lah. So katakanlah S ni, kita tekan yang bahagian arrow ni, dia akan tunjuk bahagian bawah, bahagian sisi kepada drawing kita. Memandangkan drawing kita adalah bentuk 2D, jadi kita sebenarnya tak nampak apa-apa lah kan, nampak satu line sahajalah. Tapi sebenarnya ni adalah menunjukkan bahagian bawah. Okey, kita nak patah balik, kita tekan yang inilah, draw kita punya arrow ni supaya kita tengok daripada atas balik. Kita ke top balik kan. So nak tengok dari tepi, kita ke sini pula. Dia akan tunjuk secara automatik. Okey, ni adalah bahagian tepi. Dan sekali lagi, sebabkan benda tu adalah 2D, kita nampak line sajalah, satu line. Okey, nak tengok atas balik, kita tekan atas ni balik lah. Okey, sekarang ni didapati benda tu dah sengit kan, sebab dia tadi kita tengok daripada sini, so nampak sengit pula dah sekarang kan. Kita nak, kalau boleh nak dalam keadaan yang asal lah. So macam mana kita nak buat, ialah menggunakan ini. Kita boleh rotate ke kiri ke kanan kan. So kalau kita rotate clockwise, kita tekan yang ni, kita akan dapat balik lah yang original punya position. Okey, apa akan jadi? Okey, sekarang ni kita nampak sini ada home ni kan. Apa akan jadi kalau kita klik ni, ialah kita akan nampak isometric view. Dia dalam bentuk 3D, seolah-olah kita tengok dari sudut tepi. So kita boleh nampak keseluruhan drawing kita lah. Tapi of course kita susah lah nak lukis macam ni kan, kita just sekadar nak tengok je. So
paling eloknya kita ke top view balik supaya kita boleh draw dengan mudah lah bahagian tu. Okey, kaedah lain, contoh lain, kita boleh ke sini, contoh macam ni, ke tepi tu. Saya nak tengok dari, anggap kita punya drawing ni sebagai satu cube lah. So kita katakanlah nak tengok daripada cube tepi ni, dia tengok dari tepi ni pula. Saya nak ke belakang sikit kan, ni daripada bawah tapi at an angle lah kita tengok kan. Kalau kita top view, ni adalah yang asal balik. Okay, so hopefully itu adalah jelas lah berkenaan dengan cara kita nak view. Again, boleh naik atas, boleh turun bawah dan menunjukkan benda itu adalah zoom in, zoom out. Dan kita boleh gunakan pen ni tadi untuk adjust lah bagaimana kita nak tengok kan. So katakanlah kita terlari macam ni kan, alah macam mana susah kan nak buat. Yang paling mudahnya ialah tak payah guna pen ni. Saya tekan escape dari remote, saya tekan home, dia akan patah balik ke sini, dan saya tekan top. Dia akan fokuskan balik drawing kita tadi bahagian yang sini sahaja kan. Tak perlulah tarik pen tu tarik kan. Kalau nak mudah lah. Option ni terpulang pada anda lah mana yang selesa, tapi dua-dua ni berfungsi dengan baik lah untuk kita dengan cepat lah kita punya drawing. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk pula option-option dekat bahagian bawah ni. So kita ada contoh tadi grid tadi kan. Grid ni fungsi dia adalah untuk lagi mudah untuk kita lukis. Nanti saya akan tunjuklah macam mana. Okay, anda dapati kalau saya zoom in kat sini, dia tak lengkap kan, dia tak cantum antara satu sama lain. Ini sebabnya kalau anda kata kita sekadar lukis saja, dia akan jadi macam tu lah. Okay, saya guna pen, saya tengok kat sini pun sama juga kan, dia tak tutup lengkap. Jadi ni pun akan jadi masalah besar bila kita habis lukis nanti, sebabnya kita tak akan dapat measurement yang betul kan. So macam mana nak elakkan tu? Saya tekan escape, ready mode, make sure ni adalah dalam keadaan snap mode. Okay, snap mode ni boleh on boleh off. Kalau kita tekan snap mode dan kita ada grid ni, function dia ialah kita dengan mudah untuk dapatkan bahagian yang kita nak lah. Yang petak-petak ni akan membantu kita untuk melukis dengan kemas. So contoh line, saya tekan line, saya nak draw. Okay, boleh dapati boleh tengok dekat kita punya cursor ni, dia akan seolah-olah melekat, dia ada magnet ke bahagian-bahagian bucu line kan. Boleh nampak kan, bucu-bucu line tu dia dah melekat kat situ. Sebab apa? Sebabkan snap mode ni lah. So saya off, dia tak melekat. Saya gerak macam mana pun dia tak melekat pada bucu. Saya tekan snap mode on ni, dia akan lekat. Okay. Anda akan nampak benda ni lekat hanya bila kita zoom in sikit lah. Kalau anda kata daripada jauh ni tak nampak lah kan. Kita rasa kenapa tak lekat. Sebenarnya kita kena zoom in lebih sikit. Anda akan nampak lah, bila akan start nampak benda tu melekat. So apa function grid ni? Okay, kalau katakanlah saya buat satu line daripada sini, hujung ni, saya klik sekali, klik sekali lagi, boleh nampak kat situ kan, dia adalah 10mm. Saya gerak ke sini 20mm, dan seterusnya sampai ke sini adalah 50. So mudah untuk kita, kalau anda kata kita nak buat 50mm, guna ni saja, dan kita guna grid ni kan. Terus ke sini, confirm kita dapat 50 kat situ. Kalau nak lagi panjang, boleh ke sini, boleh dapat 150 dan sebagainya kan. Tapi kalau contohnya kita punya line tu perlu katakanlah 7mm saja, tak boleh gunalah snap mode ni kan. Kita kena off dulu snap mode dan kita cuba adjust sendiri berapa nilai. Okay, sekarang ni bila nak buat nilai tu pun ada isu juga, sebab sekarang ni bila dah tak ada snap mode ni, dia macam susah nak set berapa darjah. Kita boleh lah kat sini ada kosong darjah kat situ kan. Tapi kalau anda kata kita tekan ni pula, function ni ialah untuk restrict cursor kita supaya jadi kosong ataupun 90 darjah ataupun 180 darjah ataupun 270. Okey, apa maksud saya? So ni contohnya. Okey, saya nak buat line macam ni. Kalau saya nak buat line straight saja, saya dengan tekan ni dengan mudah saya boleh dapat line straight. Dia jadi magnet juga ke kosong darjah. Saya tak boleh nak tukar ke 2 darjah ke 3 darjah ke. Kalau saya off ni tadi, dengan mudah je saya gerak sikit je dah jadi 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah kan. So, kalau memang nak buat straight, tekan yang ni mudah. So dapat kosong darjah kat situ. Kalau saya turun ke bawah pula, akan dapat pula 90 darjah kan. Ke sini pula jadi 180, ke sini pula jadi 270 dan sebagainya lah. Tapi dia akan hanya pada petak sajalah kan, 90 darjah saja beza dia. Kat sini kita boleh draw dan kita boleh set, katakanlah nak 7mm. Sebabkan kalau tengok kat situ cursor dia
dekat nilai dia tu dia highlight warna biru kan. So kita boleh tukar terus kat situ sebenarnya. So saya tekan kat sini 7mm contohnya, ataupun 78 lah katakan, 78 mm. Saya akan dapatlah nilai yang line tadi adalah berkenaan dengan 78. Okey, so saya off ni balik, saya escape. So kita ada ada 3 line berbeza lah. Ini kita buat 78, ini kita buat apa tadi, 30, ini kita buat 10 kan, sebagai contoh. So bila kita nak buat satu triangle tu, kita boleh gunakan petak ni untuk membantu, dan kita boleh juga guna petak ni untuk kita bantu untuk lukis. Okey, bila kita nak lukis lagi tu, nak dapatkan dia magnet supaya dia bercantum dengan mudah kan, macam mana? Ialah dengan tekan ni. Okey, tekan ni, on yang snap ni, dia memudahkan kita untuk lukis apa-apa bentuk, sama ada dia triangle ataupun square. Di sini kalau kita tekan yang tiga-tiga ni, macam-macam option kita ada kan, endpoint semua. Saya showkan tekan je semua, dia berguna lah nanti bila kita dah advance sikit. Tapi for now berguna untuk kita nak buat petak yang ataupun inilah bentuk polygon dengan mudah. So kita tekan line sekali lagi. Saya nak buat triangle contohnya tadi. Okey, saya tekan snap mode. Okey, sekarang ni ada 10, 20, 30, 40, 50. Jadi bila dah kali 4 dia jadi 200. Sini pun katakanlah saya nak buat 250. Saya tarik ni ke sini. Anda dapati benda tu jadi warna petak warna hijau kan. Tu menunjukkan kita dah snap kat situ. Dia magnet terus kat situ, bucu tu. Dia akan confirm bila saya klik kat sini, dia confirm jadi perfect triangle. Saya escape, saya zoom in kat sini, perfect triangle kan, dia tutup. Berbanding kalau saya zoom in kat sini, macam celaru macam tu kan. So itu adalah kegunaan snap mode kat sini. Okay, jadi saya harap jelas lah kat situ penggunaan nilai ni, snap cursor ni. Ini adalah untuk snap object juga, tapi later on lah kita akan guna. Ini berdasarkan apa yang kita nak buat. Kalau anda kata kita nak buat bentuk bengkok ke dan sebagainya, itu mungkin tak useful. Tapi kalau anda kata kita nak buat yang bentuk petak-petak macam ni, it's better to use this one. Snap drawing grid pun berdasarkan kita punya kesesuaian lah. Kalau anda kata memang kita nak banyak guna nombor-nombor yang genap 10 kan, dan mudah lah untuk kita guna ni kan. Kalau anda kata tak, dan kita boleh buang lah, tak ada masalah. Okey, kalau anda kata yang biasa saja, macam contoh sekarang ni. Okey, kita lukis kat sini pula. Okey, saya nak lukis, saya tekan line. Saya ambil satu nilai tu kat mana-mana. Turun bawah, anda akan dapati yang warna yang highlight ni adalah bahagian kita punya unit kan. So katakanlah kita nak buat 50 kat tepi lah, sisi-sisi triangle ni 500. So anda boleh dapati yang bahagian degree tu kita boleh set lah kan, katakanlah 90. Okey, tak perlu guna yang snap tadi, kita just subuh sini. Ataupun katakanlah dimension kita nak tukar, katakanlah yang pelik-pelik sikit, 563 contohnya kan. Boleh terus type kat sini 563, tekan enter, kita akan dapat nilai ni. Ni adalah 563. Boleh nampak kan? Kat situ. Okey, ke sini pula sama juga, katakanlah nak 563 juga, kosong darjah Celsius tu berwarna straight line. So 563. Dapat bahagian tu. Dan akhir sekali kita cuba gabungkan kat sini. So kita akan dapati sini adalah kita punya end point, dan kita tekan klik sekali lagi, maka kita dapatlah perfect triangle. Kita tekan escape, kita dapat triangle kita dengan sempurna. Kita tahu bahagian ni memang close. Okay, so begitulah kita nak hasilkan apa-apa drawing. Nanti kita akan cuba tengok contoh-contoh yang lain ni pada sesi yang akan datang. Apa fungsi circle, bagaimana kita nak buat circle dan sebagainya, polyline. Tapi buat masa ni kita just tengok line sahaja. So hopefully anda boleh familiarize masing-masing menggunakan line ni. Bolehlah drawing kan, buat sikit-sikit up down ke kan, buat bentuk-bentuk yang pelik-pelik sikit ke kan. Escape, saya showkan snap drawing grid kita on, snap cursor pun kita on. Yang bahagian ni off buat masa ni pun tak apa. Snap mode ni berdasarkan apa yang kita nak hasilkan lah. Kalau anda kata rasa perlu on, kalau tak apa, off. Okay, untuk select sekali lagi, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Saya showkan ke kiri lah.
Kalau anda kata nak mudah, lagi mudah, kita guna lasso. Kita tekan sekali lagi, kita akan boleh pusing ke mana suka hati kita nak kan. Katakanlah nak keseluruhan ni, nak ini juga, kita boleh pusing-pusing macam tu. Kita dapat nilai semua, kita delete, kita akan delete keseluruhan. Kita nak undo balik, Ctrl Z, kita akan dapat balik. Okay. Dan katakanlah kita nak tengok keseluruhan, kita dah zoom in macam ni, kita nak tengok keseluruhan balik, pergi ke home, kita tekan top, kita akan dapat keseluruhan apa yang kita nak tengok secara kasarnya. Sudah selesai kita punya drawing ni. Macam mana kita nak save? Mudah saja. Pergi kat icon save dekat atas ni, tekan, kita akan dapat save drawing as, dan di situ kita boleh pilih lah save kat mana, desktop ke dan sebagainya. Katakanlah kita nak save kat desktop, dan kita tekan file name kan. So file name by default adalah yang ni lah, drawing 1. File type adalah AutoCAD 2018. Itu adalah yang biasa punya. Untuk 2021 pun dia akan save dalam bentuk 2018 juga. Dia tak ada lagi yang terbaru. Okay, so don't worry about 2018 ni. Kita tekan save, dan benda tu adalah tersave. Dia tunjuk kat sini. Okay, dia save di desktop drawing 61.dwg. Okay, AutoCAD DWG dia punya file. Dan kita dapati sekarang ni drawing tu dah tak ada dah star kat atas kan, menunjukkan dalam keadaan sekarang ni semua ni telah di save. Kalau anda kata kita ubah lagi, katakanlah saya nak buang ni, saya ubah, dia datang balik star ni, menunjukkan okey, yang bahagian sekarang ni dah modified, belum lagi save. Nak save, tekan balik lah save ni, hilanglah balik apa star tadi. Okay, so boleh practice tu. Kita akan cuba buat practice ni, dan kita akan buat exercise yang pertama lah bersama-sama. Hopefully dapat mahirkan ataupun cuba practice by yourself first. Itu saja daripada saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.